Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa berkaitan kesihatan berpunca dari gaya hidup di Malaysia dan kita kaitkan juga sedikit dengan budaya-budaya di Malaysia. Saya Nur Zamzawani binti Zamzuri dan mari kita mulakan. Okey, sebelum itu, eloklah lebih dulu kita tahu apa yang akan dibincangkan dalam perbentangan ini. Iaitu yang pertama, saya akan menceritakan tentang isu-isu berkaitan dengan obesiti. Yang kedua, isu-isu berkaitan dengan stres. Dan yang terakhir sekali, isu-isu berkaitan dengan penyakit hipokinetik. Baiklah, sebagai pengenalannya, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun lebih sering kita sebut dengan KKM telah menganggarkan seramai 3.4 juta orang dewasa di Malaysia didapati mempunyai sekurang-kurangnya 2 penyakit tidak berjangkit. 50.1% daripadanya mempunyai masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Yang lepas ni akan kita bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan obesiti ni. Dan seterusnya, 95% daripadanya pula didapati tidak cukup mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan sumber vitamin bagi mengurangkan risiko mendapat penyakit. Maka tak hairanlah jika 3.4 juta orang dewasa ini mendapat penyakit kerana mereka rata-ratanya tidak mengamalkan gaya pemakanan yang sihat sekaligus juga tidak mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Oleh itu, Khairuddin Menteri Kesihatan telah pun mengisytiharkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai rakyat tidak sihat walaupun tahap kesedaran rakyat terhadap kesihatan di Malaysia adalah tinggi. Jika dilihat kembali kepada definisi sihat menurut World Health Organization atau WHO, mereka mengatakan individu yang sihat itu mempunyai kesempurnaan dari 3 aspek utama. Iaitu yang pertama daripada aspek fizikal, yang kedua aspek mental dan yang ketiga aspek sosial. Jadi bagi mereka yang mengalami masalah obesiti, mereka mempunyai masalah dari segi fizikal. Oleh itu, menurut WHO, orang-orang yang obes adalah orang yang tidak sihat. Lalu apa yang dimaksudkan dengan obesiti? Obesiti adalah masalah kegemukan ataupun masalah berlebihan berat badan. Pada tahun 2014, KKM telah mengeluarkan kenyataan bahawa 16.8 juta rakyat Malaysia disahkan obes. Dan mereka ini telah menjadikan Malaysia sebagai tempat pertama di Asia Tenggara sebagai negara terobes ataupun negara paling ramai orang gemuk. Dengan 30% daripadanya adalah kanak-kanak. Seperti adik tepi sana, adik itu adalah salah satu daripada kanak-kanak yang mengalami obesiti. Namun satu survei baru telah pun dilakukan pada tahun 2019 dan didapati 5.5 juta atau 30.6% penduduk di Malaysia adalah obes. Berlaku sedikit penurunan namun tetap masih berada pada tahap yang membahayakan. Dan fakta juga mengatakan bahawa masyarakat India mempunyai peratus obesiti yang paling tinggi dengan 43.5% dan 33.8% rakyat di Malaysia yang mengalami obesiti adalah daripada golongan telah pun berkahwin. Hal ini disebabkan oleh budaya orang-orang di Malaysia di mana jika seorang itu gemuk lepas kahwin, itu menunjukkan bahawa perkahwinan mereka adalah perkahwinan yang harmoni dan bahagia. Seterusnya, 40.3% pejabat awam adalah obes dan fakta mengatakan bahawa Sabah dan Labuan mempunyai tahap obesiti yang paling rendah. Lalu, negeri yang manakah yang mempunyai tahap obesiti yang paling tinggi? Tempat pertama dimenangi oleh wilayah Persekutuan Putrajaya dengan 43% penduduknya adalah obesiti dan diikuti oleh Melaka dan Perlis sebanyak 36% penduduknya adalah obesiti. Dan kajian juga mengatakan bahawa wanita mempunyai tahap obes yang lebih tinggi berbanding lelaki, di mana 33.6% wanita di Malaysia adalah obes dan 27.8% lelaki di Malaysia adalah obes. Jadi, apa pula punca yang menyebabkan berlakunya obesiti daripada kalangan rakyat Malaysia dari segi budaya ataupun gaya hidup mereka? Dan jadi kita lihat, etnik India mengalami masalah obesiti yang paling tinggi berbanding etnik-etnik yang lain. Kerana apa? Kerana etnik India, pada budaya mereka, mereka selalu mengamalkan makanan yang manis dan mereka lebih memilih makanan yang manis daripada makanan yang masin, masam dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bagi mereka, makanan yang manis ini akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Oleh itu, orang India sangat suka makanan yang manis. Dan makanan manis ini boleh menyebabkan kegemukan.
Seterusnya, gaya hidup di Malaysia dan budaya di Malaysia selalu mengamalkan makan larut malam. Hal ini dibantu pula dengan adanya wujudnya restoran-restoran ataupun restoran makanan segera yang buka selama 24 jam yang membolehkan rakyat Malaysia bila masa saja pergi ke restoran untuk makan, termasuklah pada waktu tengah malam. Dan pengambilan makanan pada waktu yang lewat macam ni akan menyebabkan obesiti. Dan seterusnya, bagi pelajar di Malaysia, selalunya mereka banyak makan makanan segera. Hal ini mungkin disebabkan oleh masalah keuangan ataupun kekangan masa untuk masak makanan yang lebih sihat. Oleh itu, pelajar-pelajar di Malaysia, terutamanya pelajar universiti, lebih memilih untuk mengambil makanan seperti mi segera, makanan-makanan dalam tin ataupun manisan sebagai sumber tenaga. Maka, betullah apa yang kita selalu dengar, di sebalik kejayaan seorang pelajar itu, di dalam perutnya terdapat banyak Maggi. Seterusnya pula adalah masalah kesihatan dari aspek mental, iaitu masalah stres ataupun tekanan. Memang tak dinafikan, dalam kehidupan ini kita memerlukan kepada stres dan tekanan untuk menjadikan kita lebih baik, untuk memaksa kita menjadi lebih baik. Namun terlalu banyak stres dan tekanan boleh menyebabkan seorang itu akan mengalami kemurungan dan lebih parah lagi akan membawa kepada kes bunuh diri. Oleh itu, pada tahun 2019 telah menjalankan satu survei dan didapati bahawa 42 juta atau 29.2% penduduk di Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental, dengan mereka yang dari negeri Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya mempunyai masalah mental yang paling tinggi. Dan kajian juga mendapati bahawa perempuan punya masalah mental lebih tinggi berbanding lelaki, dan mereka yang hidup di luar bandar punya masalah mental lebih tinggi berbanding mereka yang hidup di bandar, dan mereka yang bujang punya masalah mental lebih tinggi berbanding mereka yang telah berkahwin ataupun mereka yang telah bercerai. Dan jika dilihat pada aspek pendapatan isi rumah pula, semakin rendah pendapatan isi rumah, semakin tinggi tahap stres yang dialami berbanding mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Namun pada tahun 2020-2021, seluruh dunia telah pun dilanda dengan masalah virus COVID-19. Hal ini menyebabkan semakin meningkat masalah stres di seluruh dunia. Bahkan termasuklah juga stres di Malaysia. Perkara ini boleh dilihat berdasarkan kepada laporan PDRM tentang kes-kes bunuh diri di Malaysia. Pada tahun 2019, kes bunuh diri adalah sebanyak 609 kes, dan pada tahun 2020 berlaku sedikit peningkatan dengan 631 kes. Namun pada tahun 2021 berlaku peningkatan yang paling besar, iaitu hanya dalam masa 5 bulan telah pun dikumpulkan sebanyak 468 kes bunuh diri di Malaysia. Bahkan belum cukup lagi 1 tahun, namun angka itu hampir menyamai dengan bilangan bunuh diri pada tahun sebelumnya. Dan 65% daripada kes bunuh diri di negara Malaysia ini adalah menyebabkan golongan lelaki. Hal ini mungkin disebabkan oleh mereka yang merasa diri mereka gagal sebagai ketua keluarga kerana masalah ekonomi yang berlaku akibat daripada COVID-19 ini, dan golongan masyarakat Cina lebih banyak bunuh diri berbanding masyarakat yang lain di Malaysia. Lalu, apakah yang menyebabkan berlakunya stres hingga membawa kepada kes bunuh diri di Malaysia dari segi budaya dan juga gaya hidup? Iaitu yang pertama adalah budaya orang Cina itu sendiri yang suka kepada kekayaan. Oleh itu, apabila berlakunya virus COVID-19 di Malaysia, hal ini menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh, di mana ramai di antara mereka yang muflis dan dibuang kerja. Orang Cina tidak dapat menampung masalah stres yang berlaku, sehingga ada di antara mereka yang berfikiran bahawa mati lebih baik daripada hidup dalam keadaan miskin. Seterusnya, masalah stres dalam kalangan pekerja juga makin meningkat apabila berlakunya budaya kerja dari rumah akibat daripada COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan bebanan kerja semakin bertambah kerana majikan beranggapan bahawa pekerja di rumah mempunyai masa yang lebih banyak. Dan seterusnya, masalah budaya kahwin lewat seperti di Selangor, iaitu lebih 1 juta wanita dewasa yang masih bujang.
Masalah kahwin lewat ini dapat menyebabkan golongan bujang sama ada wanita ataupun lelaki mempunyai masalah stres yang tersendiri, iaitu mereka dipandang serong oleh masyarakat di Malaysia dan dikatakan tidak laku. Yang seterusnya juga adalah masalah stres yang dialami oleh wanita, khususnya pada wanita yang berkerjaya, kerana masalah-masalah feminisme yang berlaku di tempat kerja seperti susah untuk naikkan pangkat berbanding golongan lelaki. Dan isu akhir sekali adalah isu berkaitan dengan hypokinetik. Hypokinetik ini juga boleh dikatakan sebagai masalah kesihatan dari segi sosial, di mana kita terlalu sibuk bersosial melalui sosial media sehingga kita lupa untuk menggerakkan kaki kita untuk berjalan dan bertemu dengan masyarakat sekeliling dan bersosial melalui face to face. Dan ini boleh menyebabkan berlakunya penyakit hypokinetik. Hypokinetik ini, apa yang dimaksudkan dengan hypokinetik? Hypo itu bermaksud kurang dari tahap normal dan kinetik itu bermaksud aktif. Jadi, penyakit hypokinetik merupakan satu penyakit yang diakibatkan daripada amalan gaya hidup yang kurang aktif atau kurang sihat. Penyakit-penyakit yang tersenarai sebagai penyakit hypokinetik adalah antaranya adalah obesiti dan juga stres yang kita bincangkan tadi, dan juga penyakit jantung. Kajian mendapati 22% daripada pesakit jantung di Malaysia adalah berakibat daripada kurangnya pergerakan fizikal, iaitu hypokinetik. Dan seterusnya, hypokinetik juga boleh menyebabkan berlakunya osteoporosis. Apabila badan kita kurang bergerak, dan ia boleh menyebabkan tulang kita mempunyai masalah, dan lebih parah lagi akan menyebabkan banyak lagi penyakit kronik yang lain seperti kanser dan sebagainya. Penyakit hypokinetik boleh berpunca daripada budaya dan gaya hidup masyarakat Malaysia kini yang lebih gemar menonton drama secara bermaraton, di mana sebagai contoh drama tersebut melibatkan 10 episod dan mereka akan menontonnya secara sekaligus yang memakan masa selama 10 jam tanpa memerlukan aktiviti-aktiviti lain yang lebih cergas. Dan lebih parah lagi jika mereka gabungkan sekali dengan mengunyah popcorn ataupun mengunyah makanan-makanan yang tidak sihat yang boleh mendatangkan penyakit-penyakit hypokinetik yang lain seperti obesiti, sakit tulang belakang dan sebagainya. Seterusnya, hypokinetik juga boleh berlaku akibat daripada kecanggihan teknologi itu sendiri, seperti dengan adanya remote TV, dengan adanya lift dan tangga bergerak yang menyebabkan kurang berlaku pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan aktiviti penggunaan teknologi ini jika tidak disertai dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, aktiviti-aktiviti yang cergas, akan menyebabkan dengan mudahnya penyakit-penyakit hypokinetik untuk datang. Seterusnya adalah ketagihan masyarakat kini dengan telefon bimbit dan juga komputer riba, yang sehingga menyebabkan mereka lebih gemar duduk di rumah berbanding keluar beriadah dan melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang cergas. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pelbagai jenis penyakit hypokinetik, termasuk penyakit hypokinetik yang kronik seperti sakit jantung dan kanser. Dan terakhir sekali adalah sebabkan oleh gaya hidup sedentary itu sendiri, di mana tidak berlakunya pergerakan-pergerakan aktif seperti gambar yang tertera ini. Seterusnya, secara kesimpulan, bagi mengelakkan isu-isu kesihatan kita bincangkan tadi, iaitu isu berkaitan obesiti, isu berkaitan dengan stres dan juga penyakit hypokinetik, seseorang itu mestilah mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Sebagai contoh, marilah kita mencontohi Rasulullah SAW, di mana baginda sering mengawal diet baginda dengan perbanyakkan ibadah puasa. Sebagai contoh adalah puasa pada hari Isnin dan Khamis, serta puasa-puasa sunat yang lain, juga puasa di bulan Ramadan. Dan juga baginda juga sering melakukan senaman dengan melipat gandakan solat sunat serta lebih gemar berjalan kaki dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Akhir kata, marilah kita renungi hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihah wal faragh, yang bermaksud, Nabi kata, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah yang pertama, kesihatan, dan yang keduanya, waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi saya kira itu saja pembentangan pada hari ini daripada saya.
Sekian, terima kasih.